Jemput Yang Berhormat Jempol. Sebelum tu saya nak bagi tahu di sini saya tak merokok ya. Beritahu awal-awal. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Speaker kerana memberikan peluang kepada Jempol mengambil bahagian ya, dalam perbahasan RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Jempol mengucapkan tahniah ya, kepada kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia atas kesungguhan yang menggubal akta baru yang khusus mengawal produk merokok demi kesihatan awam yang dulunya di bawah Akta Makanan 1983 Peraturan Hasil Kawalan Tembakau 2004. Kita sedia maklum merokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti kanser paru-paru. Punca penyakit adalah daripada asap rokok yang mengeluarkan hampir 4,000 bahan kimia beracun dan 53 dari bahan kimia ini boleh mengakibatkan kanser. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok kini dan dianggarkan lebih daripada 27,000 kematian rakyat Malaysia setiap tahun berkaitan dengan aktiviti merokok. Tuan Timbalan Speaker, selain daripada rokok, produk vape juga perlu dikawal selia. Ya, memandangkan vape mempunyai kandungan nikotin yang tinggi. Ya, untuk makluman, sekotak rokok yang daripada 20 batang mengandungi sekitar 22 mg hingga 36 mg nikotin. Manakala produk vape yang disedut secara terus ya, tanpa tapisan sebanyak 10 kali mengandungi sekitar 154 mg nikotin bersamaan 7 kali ganda lebih tinggi berbanding rokok. Jadi pembentangan RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 bertujuan mengawal selia pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan dan pembelian produk merokok termasuk produk vape adalah tepat ya, pada masanya kerana kes kanser paru-paru dan juga kes E-Wali, vaping associated lung injury dengan izin meningkat saban hari. Jadi tujuan utama rang undang-undang ini adalah sebagai larangan ya, penjualan produk merokok termasuk ya, produk vape kepada orang belum dewasa yang ditarifkan sebagai mana-mana orang yang di bawah umur 18 tahun kerana mereka masih belum matang dan atas sebab kesihatan. Pak Jempol, boleh saya Sila. minta mohon penjelasan? Sebab tadi saya dengar Tanjung Karang pun ada cakap, Langkawi pun ada cakap, kata kononnya dalam RUU ini vape tidak termasuk. Tapi saya percaya YB Jempol dah baca betul-betul rang undang-undang ini. Saya nak tanya, adakah YB Jempol setuju bahawa sebenarnya vape pun termasuk dalam RUU ini? Ya, jelas sekali dalam rang undang-undang ini dipenjelaskan rokok sebelum ini dan tembakau dan sekarang ini termasuk dengan vape. Ini matlamat kita mengadakan ya, rang undang-undang ni. Baca dulu. Dan vape. Jadi Tuan Timbalan Speaker, kawalan pendaftaran produk merokok dan juga vape. Ini perkara dia. Ya, kawalan kerajaan agar tiada produk tembakau. Ya, bahan merokok atau produk pengganti tembakau boleh diimport, dikilang atau diedar oleh mana-mana orang melainkan jika didaftarkan ya di bawah Seksyen 3 kurungan 1 Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 ini adalah bertepatan sekali. Jadi menjawab pertanyaan daripada Bapa Bangi tadi. Selanjutnya, Jempol mencadangkan dalam mengawal pendaftaran vape, Kementerian Kesihatan hendaklah membuat suatu standard kawalan ya, kandungan nikotin yang minima dalam produk vape. Ini kerana tanpa kawal selia banyak kes E-Wali akan dilaporkan. Pusat Racun Negara merekodkan sebanyak 77 kes pendedahan kepada nikotin, keracunan nikotin daripada rokok elektronik bagi tempoh 2015 hingga 2022. Ini jelas menunjukkan bahawa penjualan produk vape tanpa kawalan adalah membahayakan pengguna yang rata-rata anak muda. YB Jempol sikit saja. Sebab saya kat depan ni, saya just nak tanya. Tadi YB Jempol kata vape masuk. Di mana sebenarnya dalam akta ni mengatakan vape pun termasuk sekali dalam kawalan? Ya, vape masuk sekali. Ya. Walaupun kutipan cukai rokok adalah sekitar 4 bilion setahun, kerajaan dijangka membelanja 8.7 bilion pada tahun 2030 bagi mengawal penyakit utama berkaitan rokok dan 369 juta untuk melawat komplikasi E-Wali. Ada jelas tidak bermakna kerajaan mengutip cukai tinggi sekiranya Kementerian Kesihatan terpaksa menggunakan kos lebih tinggi mengubati ramai pesakit. Timbalan Jempol, Speaker, penguatkuasaan rokok seludup ya. Laporan akhbar New State Times ya mengatakan kita
penjualan ya rokok haram adalah tertinggi ya di negara kita, iaitu hampir 6 daripada 10 rokok yang dijual di Malaysia adalah rokok seludup. Soalan saya, dalam aspek penguatkuasaan undang-undang kawalan ini, apakah perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi melipat gandakan usaha penguatkuasaan dan juga dari segi realiti pelaksanaan penguatkuasaan ya, kesalahan pengimportan produk tembakau, apakah perbezaan bidang kuasa penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia dan pegawai kastam kerana kesalahan berkaitan pengimportan produk tembakau boleh disiasat di bawah Seksyen 15/1 Undang-Undang Kawalan Produk Merokok 2023 dan juga boleh disiasat di bawah Seksyen 135/1 Akta Kastam 1967. Tuan Yang Pertua, selain daripada itu, kempen kesedaran bahaya merokok. Ya. Saya difahamkan Kementerian Kesihatan Malaysia bersama Kementerian Pendidikan telah melaksanakan program 5 minit ya, anti rokok WIP bagi mencegah amalan merokok dalam kalangan murid sekolah. Seterusnya, dalam menguatkuasa Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok 2023, soalan saya, apakah perancangan kerajaan bagi meningkatkan kempen kesedaran bahaya merokok di kalangan pelajar sekolah selain program 5 minit anti rokok WIP tersebut? Seterusnya, dari segi kesan alam sekitar, ya, Tuan Timbalan Speaker, penggunaan WIP pakai buang yang kini berleluasa ya, bukan sahaja memberi impak negatif ya kepada kesihatan pengguna dan orang sekeliling, tapi juga ya menjejaskan alam sekitar, iaitu melalui sisa plastik berbahaya serta elektronik. Ini kerana bahan plastik yang digunakan untuk menghasilkan WIP pakai buang itu tidak boleh dikitar semula seperti mana plastik lain, kerana kesan bahan kimia dan nikotin terkandung dalam produk WIP itu jelas mencemarkan alam sekitar. Pusat Racun Negara ada melaporkan menerima kes membabitkan pesakit paling muda, iaitu berusia 3 bulan ya, yang terminum cecair WIP, dan terdapat kes membabitkan kanak-kanak berusia seawal setahun cuba menghisap WIP yang mempunyai nikotin berkepekatan tinggi. Adalah jelas produk WIP yang dibuang di merata-rata tempat ini amat berbahaya. Soalan saya, di bawah RUU Kawalan Produk Merokok 2023 ini, adakah kerajaan bercadang untuk mengawal penjualan WIP pakai buang yang jelas membahayakan alam sekitar? Dan akhirnya, Timbalan Speaker, Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok 2023 ini merupakan suatu usaha yang baik ya dalam mengawal selia pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan dan pembelian produk merokok, termasuk produk WIP yang tiada kawalan sebelum ini. Jempol mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol.